الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tajuk yang ke-222 berkenaan dengan tugas menyampaikan. Tugas siapa? Iaitu tugas Rasul dalam menyampaikan apa yang diturunkan kepadanya, iaitu Quran. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Jadi ayat ini memerintahkan Rasul supaya menyampaikan ma unzila ilaika, apa yang diturunkan kepada engkau, iaitu kalau Nabi itu Quran lah, diturunkan kepadamu. Apa dia diturunkan kepadamu? Kalau Nabi kita Quran diturunkan kepadamu min rabbik, daripada Tuhanmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, kalau engkau tidak melakukan perkara itu, maknanya kalau engkau tidak menyampaikan apa yang diturunkan kepada engkau, fama ballaghta risalatah, maka kira-kiranya engkau tidak menyampaikan. Kalau kamu tidak buat perintah menyampaikan itu, maka engkau tidak menyampaikan. Ataupun kalau engkau tidak laksanakan perintah Tuhan supaya menyampaikan itu, maka engkau dikira tidak menyampaikan. Ataupun sekali kalau tidak menyempurnakan perintah menyampaikan itu, maka dikira tidak menyampaikan. Ini tak kira orang benci ke, orang marah, orang ancam, macam-macam dah. Tugas Rasul, dia kena sapa. Dia kena royak. Kena royak berhabis. Orang nak kata apa-apa pun, tapi dia kena royak dulu. Sebab kamu dia pun Rasul. Menyampaikan tugas dia tu. Tak boleh susuk dah sini. Dia kata tak boleh sembunyikan. Tak boleh. Okey. Soalan dia, daripada perintah sampaikan itu, maka kita sudah sedia maklum bahawa orang yang tidak menjalankan perintah menyampaikan tadi itu dikira tidak menyampaikan lah. Jadi ayat ni macam ulang dua kali. Wahai Rasul, sampaikan apa yang kau diperintahkan supaya sapa. Lepas tu akhir sekali dia berkata, wa illam taf'al, kalau kamu tidak buat, maka kau tidak menyampaikan. Kira-kiranya kalau kita suruh sapa, kalau dia tak buat, maknanya dia tidak sapa, betul tak? Gitu. Kita suruh, kita arahkan orang itu masuk, dan dia tak masuk, betul? Kita suruh dia masuk dalam rumah ni, masuk. Itu perintah tak? Bila dia tidak buat perintah tu, maknanya dia tidak masuk lah kan? Dia tidak masuk. Perlu kita royak itu. Kalau dia tidak melakukan perintah tu, maknanya dia tidak masuk. Orang berhadap, kalau dia tidak buat tu, maknanya dia tak masuk lah. Jadi ayat ni royak lagi tak? Kena sapa. Kalau tak sapa, maknanya mu tak sapa. Kalau mu tak buat tu, maknanya mu tak sapa. Makan. Dia tak makan tak? Dia tak makan tu maknanya dia tidak melaksanakan perintah tu lah. Dia tidak ikut perintah kita suruh makan tu. Itu maklum benda tu. Tak kena royak tu tak? Jadi jawapan dia, apa gitu Tuhan royak? Kalau mu tidak laksanakan, maknanya mu tidak sapa. Makan. Kalau mu tidak laksanakan perintah tu, maknanya mu tidak makan. Walaupun kita tahu tak, tetapi dia ulang lagi tu. Ini adalah dorongan kepada Nabi supaya menyampaikan. Dorongan ni maknanya nak royak Nabi ni memang dia kena sapa lah. Memang kena sapa. Memang tutu
tugas dia, royak jelas walaupun dia tak ada. Tak, tapi kita royak lagi. Tugas dia tu. Sebagaimana tugas apa kita kata menteri dia tahu dah tugas dia dah. Kita jelas kita royak lagi hari ini aku ni sebagai menteri ni tugas aku. Tahu dah kan nak kira. Tapi royak lagi dia mengelak ataupun nak suruh biar dia jelas tugas dia. Itu yang pertama. Yang kedua, royak ke ni ulai lagu ni dah. Kalau mu tidak buat, maknanya mu tidak sabar. Mu kena sabar. Kalau tak buat, mu tidak sabar. Ini perintah supaya menyampaikan semua. Kalau tidak buat, iaitu tidak menyampaikan semua. Maknanya, walaupun satu perkataan dia tidak sabar, itu sudah dikira tidak menyampaikan dah. Nabi ni walaupun satu perkataan, satu ayat, tinggal satu ayat ada Tuhan suruh sabar, ni maknanya dia tidak sabar. Kira-kiranya tugas dia tu supaya sabar. Berat ada. Bukan kita kata apa sikit ada so dia tak royak. Itu dikira dia ni sudah kata. Tidak begitu walaupun satu. Jadi ayat ini sebenarnya menolaklah pendapat-pendapat pokok yang salah, pokok yang sesat. Dia kata ada lagi benda-benda Nabi tu terroyak. Siapa dia nanti akan royak, nanti mari email-email lepas pada Nabi tu lah. Tu dia akan royak dulu. Ni benda ni Nabi terroyak. Jadi tidak, walaupun satu ayat tidak. Kalau tidak, Nabi ini dikira tidak menjalankan tugas tu. Kalau bagi Allah ni dia kira gitulah. Walaupun sok kata okay, itu yang kedua. Yang ketiga, perintah supaya segera menyampaikan. Itu kena sapa cepat-cepat. Kena sapa cepat-cepat tanpa bimbang kepada manusia. Sebab itulah pada ni dia royak tu. Wa illam taf'al fala balagh tadi salatah wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjagamu dari kejahatan manusia. Maknanya kena cepat-cepat royak. Okey, habis itu. Seterusnya tajuk yang kedua 23, Nabi ini terpelihara. Ayat tadi juga wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Maksud dianya Allah ni dia menjaga engkau, iaitu menjaga Nabi minan nas daripada kejahatan manusia. Nabi ni kira-kiranya Tuhan jagalah. Dia ni kalau kita belum tentu Tuhan jaga. Boleh terkena macam-macam. Macam-macam apa kita kata macam kecelakaan. Boleh berlaku kepada kita keburukan. Boleh sebab kita ni tak ada jamin ni. Tapi kalau Nabi ni Tuhan kata ya'simuka minan nas, daripada manusia. Daripada kejahatan manusia. Soalan dia, ketika Nabi perang tu di dalam perang Uhud tu dah, muka Nabi ni pernah pecah dan gigi dia patah ketika perang tu. Lagu mana dengan jaminan Tuhan? Tuhan kata ya'simuka ada. Allah akan jaga daripada kejahatan manusia tu. Kejahatan lah tu kira-kiranya tu dah dalam perang tu. Jadi maknanya benarnya tak jaga mana jugalah. Royak je macam jaga. Ataupun kita kata penjagaan Tuhan ni tak sempurna. Penjagaan dia tu dah. Dia tak boleh mengelak. Kata nak mengelak sepenuhnya ni tak boleh. Terkena juga sikit-sikit. Tu. Kata sempurna jagaan dia, jagaan Tuhan ni sempurna, dia tidaklah, tidak sempurna. Orang boleh kata begitu tu. Dan
apa ni hak lain-lain lagi dah. Apa ni kita kata akhir sekali kan Nabi dia mati wafat kerana racun dah. Sebab itu sebab dia punca dia apa ni Nabi itu wafat. Dia kiranya tu minan nas tu juga tu dah. Itu adalah kejahatan manusia juga tu. Dan bagaimana boleh kata Tuhan jaga? Kalau Tuhan jaga, dia tak kena racun lah. Nak makan tu dia tahu. Jadi lagu mana dok ngelok kebetulan macam-macam dok. Jadi tak kena. Ni kadang-kadang pun kena. Apa maksud Tuhan jaga Nabi tu? Jadi dia Nabi Tuhan jaga ni daripada dibunuh. Bukan dijaga terpelihara daripada semua jenis kesakitan dan keburukan. Tidak terpelihara daripada semua jenis kecelakaan, tidak. Kerana sebab begitu, kerana Nabi ini dia antara sifat-sifat Nabi dia khuluqun hasanah dah. Dia berakhlak mulia. Antara akhlak mulia ialah dia sabar. Dia apa ni? Dia boleh kesakitan, keburukan yang menimpa dia. Ni juga adalah satu akhlak mulia. Kalau tak ada Nabi ni memang tak kena sakit tu. Tak kena apa-apa cerah apa tak hati kena dah. Maknanya tak ada lah sabar apa tu situ. Sedangkan sabar sifat yang mulia. Nabi ini terhimpun padanya tak mulia kan. Ini sebenarnya jadi lebih lah dari situ. Nabi itu jadi lebih kerana dia terkena sakit, terkena keburukan, di situ lebih. Cumanya terpelihara daripada dibunuh. Hak tu Tuhan jaga daripada dibunuh. Daripada dibunuh yang mana ni? Yang mana tu kita panggil kejahatan tu tak? Kalau kena bunuh ke, kalau kita kata kena keburukan lain menimpa dia yang sampai menghalang tugas dia daripada menyampaikan, hak tu tidak tak berlaku kepada Nabi. Hak tu Tuhan jaga. Contohnya kita kata dia jadi kena, sebagai contoh kita kata kena serupa, mati tapi itu keburukan kan, dan dia tak sampai nak kecil nak royak, benda dia nak royak banyak lagi, tiba-tiba dia nak royak, tu tidak berlaku. Kalau kita tengok walaupun ada di tengah-tengah kehidupan Nabi ada patah gigi, ada pecah muka dan sebagainya, tetapi tugas menyampaikan itu dia boleh tak ada sahabat akhir walaupun kena racun, kita kata kena racun mati lagi ketika tu. Tak ada nak sahabat, ada lagi beberapa benda nak sahabat mati dah. Tidak, dia boleh royak sahabat walaupun kena. Okey, maknanya tidak menghalang tugas dia tu. Tugas dia menyampaikan ni boleh terus. Itu makna Tuhan jaga. Tuhan jaga ni sehingga selesai tugas dia. Dia boleh selesai. Lepas tu yang ketiga, ayat ni ayat Tuhan jaga Nabi ni daripada kejahatan manusia. Hak ni turun selepas daripada perang Uhud, sebab surah Al-Maidah ni antara surah hak terakhir turun. Jadi ketika perang Uhud Nabi cedera apa tu, hak ni tak turun lagi ayat ni. Ni ada dalam kitab tafsir ayat ada. Dia kata begitu. Jadi kira-kiranya nak kata Tuhan jaga tu tak lagi. Ada ketika Tuhan jaga tu lepas pada tu. Okey, seterusnya tajuk yang ke-224, wa ma lizzalimina min ansar. Ayat ni panjang ni sebenarnya, berkenaan dengan orang Kristian yang kata innallaha wal masih ibnu Maryam. Laqad kafara alladhina qalu wasitu. Orang Kristian kata Allah tu Nabi Isa lah. Siapa dia Nabi Isa? Nabi Isa tu Tuhan. Innallaha wal masih ibnu Maryam. Lepas tu seterusnya Tuhan janjikan kepada orang-orang kafir ni
iaitu orang apa ni, orang Kristian ni, orang Nasrani ini, haramallahu alaihi jannah, Tuhan telah haramkan kepada mereka syurga, wa ma'wahun nar, dan juga tempat tinggal dia ni dalam neraka. Ni golongan Nasrani ni. Lepas tu wa ma lil zalimin min ansar. Akhir hujung ayat tu. Orang-orang yang zalim ini tiada penolong. Tiada pembantu. Pembantu mana ni? Pembantu bukan atas dunia, tapi pembantu di akhirat tu, yang dapat menyelamatkan dia daripada azab Allah. Okey. Soalan dia, sesetengah orang zalim ni, iaitu orang mukmin yang melakukan maksiat. Zalim ni orang kafir saja zalim tu. Orang mukmin ada yang melakukan perbuatan zalim tu. Ataupun kita panggil orang mukmin, orang Islam, orang maksiat. Bila dia orang maksiat, kira-kiranya zalim lah. Dia dia melakukan benda hak Tuhan lagi. Walaupun dia Islam, tapi kita boleh kata dia zalim. Dan di akhirat ni, orang-orang Islam ataupun orang-orang mukmin ini, Nabi akan memberi syafaat kepada mereka di akhirat. Kita Nabi memberi syafaat ni, cuma kita tak tahu kepada siapa-siapa. Nabi bagi syafaat ni kira-kiranya kepada orang-orang yang ada melakukan kesalahan lah. Orang yang melakukan kira-kiranya Nabi tolong. Tu. Nabi tolong. Kalau nak kira tak lepas kan. Tapi Nabi bagi syafaat kepada dia. Nabi tolong, kita kata Nabi tolong jamin lah. Dia. Ni bila ni? Di hari akhirat. Nabi jamin siapa? Nabi jamin orang beriman dah. Lepas tu, macam mana ayat ni kata, dia ni, orang zalim ni tak ada penolong. Orang mukmin tu, hak Nabi jamin itu, lagu mana? Hak Nabi bagi syafaat, itu kira-kiranya Nabi tolong lah tu. Bila lagu tu, kira-kiranya ayat ni seolah-olah kita kata Nabi pun tak boleh tolong. Nabi pun tak boleh bagi syafaat lah. Tuhan kata dah, wa ma lizalimin min ansar tu dah. Orang zalim ni tak ada penolong. Tak ada siapa-siapa boleh tolong. Tak ada. Hatta Nabi sekali pun. Jadi macam bercanggah dah lah dengan hak syafaat tu. Pada ke mana? Kira-kiranya dia sendiri berlaku tak ada tu. Benda-benda lain tak boleh membantu orang tu, kecuali diri sendiri saja. Yang akan membantu orang tu di akhirat, salah satunya selain daripada kita kata doa orang lain tu, salah satu hak membantu juga ialah syafaat. Hak ni kita terima benda ni tu. Tapi bila panggil ayat ni, macam tak ada syafaat. Jadi jawapan dia, orang zalim yang dimaksudkan dalam ayat ni adalah orang musyrik sebenarnya. Bukan orang mukmin. Orang mukmin yang melakukan maksiat, hak kita panggil zalim juga tu, zalim kepada diri sendiri, hak tu tak termasuk. Tak kira dalam ayat ni. Pemain zalimin min ansar ini merujuk kepada orang musyrik. Macam mana kita tahu hak ni merujuk kepada orang musyrik, bukan kepada orang mukmin? Sebab kita kena tengok sebelum ni. Ayat sebelum ni, iaitu Tuhan kata laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihul maryam. Telah kafir orang-orang yang kata Nabi Isa tu Allah itu adalah Nabi Isa. Telah kafir dah. Dia merujuk kepada orang yang kafir tu. Innahu man yusyrik billah. Orang Nasrani ini ialah orang yang mensyirikkan Allah. Jadi kita duk kecek pasal orang yang mensyirikkan Allah, pasal kafir. Bila lagu tu, orang yang zalim ini orang kafir lah. Kira-kiranya. Dia berkata orang ni orang zalim. Orang zalim ni tak ada penolong. Apa dia orang yang tak ada penolong, orang zalim, orang yang mensyirikkan Allah, orang yang kafir tadi tu. Hak kata Allah itu masih. Ini maksud dia. Jadi orang beriman, hak mana Nabi bagi syafaat, itu
tak termasuk dalam ayat ni. Hak tak ada penolong tu. Tidak. Orang zalim di sini juga bermaksud orang kafir. Bukan orang mukmin. Firman-Nya wal kafirun humuz zalimun. Wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir itu mereka itulah sebenarnya orang-orang yang zalim. Jadi orang kafir ni memang tak ada penolong sungguh lah. Dia kira siapa-siapa pun tak nak tolong. Nabi ke dia kita kata tu oli ke tak boleh. Dia sekat situ. Dia kafir. Orang mukmin tak termasuk dalam ayat ni. Ansar. Seterusnya. Tajuk yang seterusnya. Tajuk yang kedua tu 25. Kaum yang sesat dan menyesatkan. Firman Allah. ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Ini larangan daripada ahwa qaumin, larangan daripada mengikut hawa nafsu puak-puak yang dallu min qabl, yang sebelum daripada ni telah sesat dah. Jadi tu larang kita daripada itu. Orang sebelum ni telah sesat dah. Wa adallu kathira, lepas pada tu dia pula menyesatkan ramai orang. Wa dallu an sawa'is sabil, dan juga mereka ni sesat daripada jalan yang betul. An sawa'is sabil. Siapa dia buat ni? Iaitu ahli kitab ni lah. Ahli kitab yang mana? Yang sesat. Ada juga ahli kitab yang tidak sesat. Antara ahli kitab hak sesat ni hak mana? Iaitu hak kata tadi tu lah. Allah itu Masih. Orang Nasrani tadi. Okey. Soalan dia. Apa guna disebut telah tersesat daripada jalan yang betul setelah menyebut telah tersesat? Kalau kita tengok dalam ayat ni dok, kita berarti jangan kamu ikut puak-puak yang qad dallu min qabl, telah sesat. Lepas tu Tuhan pun royak pula kali yang kedua, wa dallu an sawa'is sabil, mereka telah sesat daripada jalan yang betul. Puak-puak yang telah sesat, lepas tu sesat daripada jalan yang betul. Okey. Bukankah sesat tu sendiri dah telah memberi maksud melenceng daripada jalan yang betul? Betul. Kalau kita kata orang tu sesat, maknanya dia tidak duduk di jalan yang betul lah. Okay. Itu makna dia sesat. Ni macam ulai pula. Telah sesat dah. Lepas tu sesat daripada jalan yang betul. Tak payah royak dah. Dia sesat kat memel dah lah. Kira-kiranya dah. Kita maklum dah bila orang ni sesat, maknanya dia tidak berada di jalan yang betul dah. Jadi jawapan dia, sesat hak pertama ini bermaksud sesat daripada petunjuk kitab Injil. Qad dallu min qabl. Sesat dah sebelum daripada ni, iaitu hak mana? Kitab Injil. Sebab dia cerita tentang ahli kitab ni pula orang Nasrani. Orang Nasrani tu, ini dia sesat daripada kitab Injil. Kitab Injil royak lagu lain, dia kitab Quran. Kitab Injil ada tauhid, mari hapuskan tauhid. Hak tu hak asah-asah dia lah. Kira-kiranya. Jadi orang Nasrani. Sesat tu dak ghairil maghdub. Kalau kita baca sama dak dalam Quran, dia kata maghdub ni orang Yahudi dah. Lepas tu waladdallin, dallin tu siapa? Orang Nasrani. Tersesat dia ni. Okey. Yang pertama dia sesat dengan kitab Injil dia tu. Yang kedua pula dia sesat daripada petunjuk Al-Quran. Hak kedua mana? Wa dallu an sawa'is sabil. Hak tu Quran. Qad dallu min qabl. Hak tu kitab Injil. Maknanya dia dua kali sesat. Dua kali sesat. Apa dia orang Nasrani? Okey. Yang kedua makna dianya, yang pertama iaitu qad dallu min qabl itu tadi.
Jangan kamu ikut nenek moyang dan juga pemimpin kamu dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang telah tersesat sebelum kebangkitan Nabi. Ni la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl, maknanya kamu jangan ikut siapa? Jangan ikut puak-puak mana tu nenek dia ni. Dah. Sesat dah. Siapa dia tu nenek dia sesat? Sebelum daripada Nabi mari ni, sebelum daripada Nabi Muhammad mari ni, puak-puak dia ni sesat dah. Siapa dia? Iaitu orang Yahudi, orang Nasrani ni lah. Dua-dua ni. Tu nenek dia ni lagi. Kira-kiranya. Ataupun kita kata, jangan kamu ikut orang pemimpin-pemimpin dia ni sesat. Siapa dia? Orang Yahudi, orang Nasrani. Ni maksud dia. Qadallu min qabl. Sesat dah dulu. Lepas tu wadallu an sawa'is sabil ini pula, dia sesat daripada agama Islam selepas kebangkitan Nabi. Sesat sebelum ni itu untuk nenek dia, pemimpin-pemimpin dia sebelum daripada sesat. Wadallu an sawa'is sabil, selepas daripada Nabi. Hak tu sebelum kebangkitan, sebelum Nabi lahir. Hak ni setelah kelahiran Nabi. Dua tu. Merujuk kepada lain-lain tu. Dia kata uleh waktu dulu, bukan kata maksud tak payah uleh dah. Sesak ni makna dia melencur daripada jalan yang betul. Dah. Sesak yang pertama lain. Sesak yang kedua merujuk kepada hak lain pula. Sesak yang pertama sebelum Nabi lahir. Sesak yang kedua selepas Nabi lahir. Ke lain itu. Okey. Tajuk yang kedua tu 20 ni, melarang daripada kemungkaran. Ini cerita apa ni? Masih lagi cerita tentang ahli kitab. Lu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Masih lagi berkaitan dengan orang Nasrani ini. Mereka ini dilaknat. Mereka ini juga dari kalangan Bani Israel dilaknat ala lisani Dawud, melalui lidah Nabi Daud dan juga Nabi Isa. Sebab apa dilaknat? Sebab mereka ini zalika bima asaw, mereka ini durhaka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka ini melampau. Antara hak melampau mereka ni juga, antara hak mereka ni durhaka ke apa dia? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Bani Israel ini, ataupun lebih khusus lagi orang Kristian, orang Nasrani ini, dia tidak saling larang daripada perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Ada satu sebab apa mereka ini dilaknat. Sebab tidak saling melarang. Benda-benda kotak molek dia tidak saling goyang. Tidak saling tegur. Okey, soalan dia, melarang daripada kemungkaran setelah ia berlaku tak ada makna. Tak ada guna dah sebab berlaku dah. Kemungkaran mana? Setelah berlaku, dia ambil situ. Kanu, mereka tu dulu. Kanu ni kalau nak kira, orang ngaji bahasa Arab ada dia. Kana ni dia memberi makna lepas lah. Masa lepas. Mereka dulu tidak melarang. Jadi mereka kenal anak lon ni dulu tu. Ceritanya tu. Cerita dulu dia tidak melarang. Lon ni dia larang tu. Katalah. Dia banyak lagu tu. Kok dulu dia apa ni tidak tegur. Lon ni dia tegur kemungkaran. Kok berlaku. Lagu mana kita kata orang Nasrani kena laknat lagi selepas lon ni. Laknat orang Nasrani dulu sudah dah. Ada. Orang Nasrani dulu. Kok dulu memang tak boleh. Kok lon ni tak ada. Sebab hak ni dia saling menegur dah. Okey. Okey. Jawapan dia, mereka tidak saling melarang daripada berpulangnya kemungkaran. Dulu buat kemungkaran, dulu dia melampau. Dia kata Nabi Isa Tuhan tu kira-kiranya melampau tu tak. Maryam itu berzina, sedangkan tu ayat banyak kali dalam ayat Quran tu kira-kira melampau. Hak dulu ayat gitu, hak lon ni pun ayat gitu juga. Berulang benda tu.
Kesalahan dia tu bukan kata dia orang dulu lah. Nasrani dulu je ayat kita Nasrani lan ni tak ayat tu. Apa ni Nabi Isa tu kau anak Tuhan kau Tuhan tak ada dah. Tak serupa. Kesalahan berulang walaupun dulu buat Allah ni buat juga. Okey. Yang pertama. Yang kedua, mereka tidak melarang daripada kemungkaran yang ingin dilakukan. Ingin dilakukan. Dulu buat, tapi kalau nak buat lah ni, akhiratnya, ni dia tidak lagi. Tidak kata, sudahlah, pandai dah lah. Dah. Buat kita ni kembali kepada agama tauhid dah lah. Lepas pada ni, hak berlaku dulu tu sudah. Kira lepas nak gana dah. Lepas pada ni kita ubah. Tidak. Dia tak ada ubah. Hak seterusnya pun begitulah juga. Ingin dilakukan. Kalau kira hak besar sekali tu. Ketelampauan mereka, kafir mereka tu. Yang seterusnya, mereka tidak saling melarang ni maknanya mereka tidak berhenti dan meninggalkan kemungkaran yang mereka telah lakukan. Dia tidak tinggal perbuatan kemungkaran tadi tu. Waktu yang sebut mungkarin fa'aluh tu, dia tak tinggal. Siapa kalau ni? Tidak tinggal, tidak berhenti. Jadi, bila lagu tu, betul dah lah tu Tuhan kata gitu tu. Sebab ni makna dia. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.